Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam tempoh masa yang singkat ini kita bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua satu tajuk yang saya kira cukup penting untuk kita fahami dan juga kita hayati bersama, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab suami dan juga isteri. Saya Nur Fahmi Muhammad Zazli, pegawai undang keluarga Pejabat Islam Daerah Hulu Selangor. Pada hari ini akan berkongsikan tip-tip kebahagiaan rumah tangga kepada anda bakal suami isteri, insya-Allah. Sebelum kita pergi jauh, sama-sama kita hayati satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dan di antara tanda-tanda bukti kuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadikan untuk kamu, hai lelaki, isteri dan jenis kamu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan jadikannya kamu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Tuan-tuan, ini rahmat Allah kepada kita. Kepada mereka suami isteri ini, Allah berikan kepada mereka suami isteri 3 perkara, iaitu ketenangan, kedua kasih sayang, dan juga yang ketiga iaitu belas ihsan. Ketiga-tiga elemen ini perlu ada dalam rumah tangga. Seandainya hilang salah satu, maka akan hilanglah kebahagiaan. Untuk itu, pada hari ini saya akan terangkan kepada anda semua satu perkara, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab. Jadi pada hari ini saya akan pecahkan kepada 3 perkara, iaitu tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab suami. Kedua, tanggungjawab isteri. Dan juga yang ketiga, tanggungjawab bersama. Okey, apa dia tanggungjawab? Tanggungjawab merupakan satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap orang, yang mana ianya dikira sebagai satu amanah yang telah sebagai satu amanah dari segi hukum syaraknya. Dan apabila kita laksanakan tanggungjawab ini, yang dianggap sebagai pahala, kita akan peroleh pahala daripada tanggungjawab yang kita laksanakan. Ada pun begitu bagi mereka yang sengaja mengabaikan tanggungjawab, maka mereka akan mendapat dosa. Okey. Pertama, tanggungjawab suami. Apa dia tanggungjawab suami? Suami apabila mana berkahwin, selesai saja akad nikah, dia ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ingat, perkahwinan bukan sahaja menghalalkan pergaulan antara lelaki dan juga perempuan yang sebelum ni haram, tetapi dalam perkahwinan itu juga dibawa bersama, iaitu tanggungjawab. Suami apabila mana berkahwin, ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Pertama, suami wajib menjelaskan, menunaikan mahar ataupun mas kahwin. Ya, mas kahwin. Ada yang berkata, tanggungjawab pertama iaitu nafkah. Tak. Tanggungjawab pertama sekali selesai saja akad nikah, iaitu mas kahwin. Mas kahwin bagi negeri Selangor minimum yang telah ditetapkan oleh ulil amri, iaitu sebanyak RM300. Terpulang kepada anda semua, bincang elok dengan bakal suami, berapa nak minta pada bakal suami. Nak minta 500 boleh, nak minta 1000 pun boleh, nak minta 5000, alhamdulillah, kata isteri. Tapi yang penting iaitu minimum 300. Mas kahwin merupakan pemberian suami yang wajib suami berikan daripada harta suami kepada isteri. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya akad nikah. Mas kahwin ini perlu ditunaikan kepada isteri. Seandainya semasa akad nikah disebut, aku terima nikah si Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin yang RM300 tunai, maka perlu ditunaikan dengan segera setelah akad nikah. Tetapi seandainya disebut sebagai hutang, maka perlu berbincang dengan isteri bagaimana kaedah untuk membayar wang mas kahwin tersebut, sama ada secara ansuran ataupun secara ditangguhkan. Tangguh tersebut perlu dibincangkan bila masanya perlu diserahkan kepada isteri. Ustaz, bagaimana pula kalau suami sengaja tak nak bagi mas kahwin, Ustaz? Sedangkan masa akad nikah disebut sebagai tunai, tapi sampai sekarang saya tak terima lagi mas kahwin, Ustaz. Isteri, ini kena ingat, sebagai seorang isteri, puan ataupun isteri berhak untuk menahan diri
daripada melakukan persetubuhan dengan suami. Disebabkan apa? Disebabkan suami belum lagi menjelaskan mas kahwin kepada isteri. Ingat ni, kepada isteri dan juga kepada bakal suami. Jangan main-main berkaitan dengan mas kahwin. Seterusnya, tanggungjawab suami yang kedua iaitu menyediakan nafkah zahir. Nafkah zahir, di dalam nafkah zahir ini ada beberapa elemen yang perlu suami tunaikan. Pertama, iaitu menyediakan tempat tinggal. Kedua, menyediakan makan minum untuk isteri. Yang ketiga, menyediakan pakaian untuk isteri. Yang keempat, menjaga kebajikan iaitu perubatan untuk isteri. Dan juga yang kelima iaitu pendidikan. Pertama, menyediakan tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Bagaimana keadaan rumah tersebut? Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab I'anatul Talibin menyebut bahawa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk isteri. Pertama, yang selesa untuk isteri mengikut kemampuan suami. Ulama mengikat di situ, iaitu rumah yang selesa untuk isteri mengikut kemampuan suami. Kalau nak tunggu keselesaan isteri ni, kadang-kadang kita sediakan rumah biasa, saya kata tak selesa bang. Jadi kena tengok juga kemampuan suami. Adakah suami mampu tak nak sediakan rumah banglo untuk isteri? Kalau tak mampu, tak boleh. Maksudnya kat sini, suami wajib sediakan tempat tinggal. Sama ada secara sewa ataupun beli. Sediakan ni bukan saja suami tolong carikan rumah yang bayar bulan-bulan isteri, tidak. Tetapi suamilah yang menanggung bayaran bulan-bulan untuk sewa rumah tersebut ataupun bayar rumah. Ini asasnya. Itu yang pertama. Suami wajib sediakan rumah yang selesa untuk isteri mengikut kemampuan suami. Ingat Tapi seandainya katalah duduk rumah mak mertua, di sini kena tanya balik pada isteri. Adakah isteri selesa tidak ataupun tidak nak tinggal bersama dengan ibu mertua? Seandainya isteri kata tidak selesa, tidak bersetuju, maka lebih baik cari rumah sendiri. Rumah kecil pun tak apa. Janji selesa untuk pasangan suami isteri ini. Ini yang pertama. Yang kedua, nafkah zahir ini yang suami wajib sediakan iaitu makan minum. Makan minum. Pakai duit siapa? Pakai duit suami. Daripada duit siapa? Duit suami, bukan duit isteri. Di sini ulama menyebut bahawa dalam mazhab Syafi'i, makan minum ini suami wajib sediakan makan minum untuk isteri 2 kali sehari. 2 kali sehari. Saya nampak di situ mungkin ada bakal-bakal isteri yang rasa kurang selesa. Saya cakap macam tu. Mana cukup Ustaz 2 kali makan sehari? Cukup. Ini asasnya, Tapi kalau suami mampu bagi lebih, alhamdulillah. Tapi yang paling kurang mesti 2 kali sehari. Makan untuk waktu siang juga makan untuk waktu malam. Di sini juga ulama ada bahaskan makanan inilah mestilah makanan mengikut makan ruji isteri. Seandainya kita ni berkahwin dengan orang Melayu, makanan ruji isteri apa? Iaitu nasi, makan beras, makan nasi lah, makan nasi bersama dengan lauk-lauknya. Bukan sediakan nasi saja, nasi kosong, tak boleh macam tu. Itu makanan ruji dia. Tapi kalau kita berkahwin dengan orang Arab, kita sediakan nasi macam biasa, sediakan nasi, sediakan sambal belacan, tak kira. Kena ikut balik makanan rujinya apa. Kalau orang Arab, makanan rujinya apa? Ialah gandum, roti dan sebagainya. Itu dia punya makanan untuk dia. Berapa? 2 kali sehari. Yang ketiga apa dia? Iaitu pakaian. Pakaian untuk isteri, suami wajib sediakan. Tadi makanan setiap hari. Tapi pakaian ni suami wajib sediakan untuk isteri, iaitu setahun 2 pasang baju. Setahun 2 pasang baju. Cukup tak? Nampak macam tak cukup je kan? Tapi inilah asasnya ulama telah membahaskan dalam mazhab Syafi'i ini, suami wajib sediakan 2 pasang baju setahun untuk isteri. Baju sahaja ke? Tidak. Tetapi lengkap, bermula daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dengan anak tudungnya, dengan tudungnya. Tudung tu pastikan menutup aurat dengan sempurna. Tak kisahlah brand apa sekalipun, ikan apa sekalipun, ada bawal lah, ada tenggiri dan sebagainya, itu terserah. Yang penting mesti menutup aurat dengan sempurna. Pakaian dengan bajunya, dengan kainnya, dengan yang dalam, minta maaf cakap, yang dalam pun suami wajib sediakan untuk isteri. Guna duit siapa? Guna duit suami. Nampak suami tu macam marah aja kan? Tapi inilah hakikatnya perkahwinan yang perlu kita lalui.
Yakin dan percayalah, rezeki yang kita terima itu seandainya kita laburkan, kita belanjakan untuk orang di bawah jagaan kita, di bawah tanggungjawab kita, insya-Allah Allah akan perbanyakkan rezeki kita, insya-Allah. Yang keempat iaitu kesihatan, kebajikan untuk isteri. Untuk itu sebagai seorang suami, bila mana berkahwin ini, suami wajib menyediakan kebajikan untuk isteri. Jaga kesihatan dia baik-baik. Sebagai contoh, bila mana isteri demam, cepat-cepat hantar ke klinik, hantar ke hospital dan sebagainya. Anak-anak demam, jangan biarkan begitu saja. Tetapi bawalah anak ini, bawalah isteri ini ke hospital, ke klinik untuk pastikan kesihatan yang terjamin. Satu yang saya nak pesan kepada tuan-tuan sekalian, bakal-bakal suami, bakal-bakal isteri sekalian. Ramai kita biasa menerima aduan rumah tangga dan sebagainya. Isteri merasakan, dia kata, suami saya ni ustaz, bila mana saya mengandung 9 bulan ni ustaz, selama 9 bulan ni lah saya pergi klinik seorang-seorang je ustaz, tak ambil tahu langsung pasal saya ustaz. Kadang nak buka buku PIN pun saya seorang-seorang ni ustaz. Jadi sini peranan sebagai seorang suami, kena ambil tahu hal ini. Paling tidak pun temanlah isteri pergi klinik, hospital dan sebagainya. Bukanlah kita nak masuk cek perut sama-sama, tidak, tetapi teman itu merupakan salah satu daripada nafkah ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Yang kelima iaitu pendidikan. Pendidikan ini iaitu ilmu. Ilmu agama kita kena sampaikan kepada isteri. Seandainya kita ni mampu untuk mengajar ilmu agama kepada isteri, alhamdulillah, silakan. Tetapi seandainya kita tidak mampu, benarkan isteri. Bawa bersama isteri pergi ke masjid, pergi ke surau dan sebagainya, belajar ilmu agama. Ini peranan suami yang suami perlu tekankan, perlu suami laksanakan sebagai seorang suami dengan baik. Okey. Seterusnya iaitu nafkah batin. Tadi nafkah zahir ada 5 saya sebut tadi. Pertama iaitu tempat tinggal, kedua makan minum, ketiga pakaian, yang keempat iaitu kesihatan, dan juga yang kelima pendidikan. Ini nafkah tadi nafkah zahir, ini nafkah batin. Nafkah batin iaitu ramai yang senyum semacam ni kan. Nafkah batin iaitu kasih sayang. Kasih sayang suami dan juga isteri. Suami perlu tunjukkan kasihnya, perlu tunjukkan sayangnya kepada isteri. Okay. Suami, nafkah batin ini suami kena tunjukkan kasih sayang. Kena buktikan ungkapan kata-kata indah, kata-kata penghargaan kepada isteri, bukan nafkah batin. Isteri itu sangat dia suami panggil dengan baik. Panggil sayang, panggil baby, ada panggil apa lagi? Panggil nama-nama baik, silakan. Itu merupakan nafkah batin. Jangan panggil nama je. Panggil nama ni orang lain pun panggil isteri kita dengan nama dia, tapi kita sebagai suami, kita panggil dengan nama-nama yang baik. Macam saya sebut tadi, panggil sayang, panggil baby dan sebagainya. Sedangkan Nabi sendiri, Rasulullah SAW sendiri, dia memanggil isterinya Aisyah, Sayyidatina Aisyah itu dengan nama gelaran yang baik, iaitu apa? Humairah. Yang kemerah-merahan. Aisyah ni kulitnya putih, apabila kena pancaran matahari pipinya kemerah-merahan. Jadi Nabi panggil Aisyah itu dengan nama Humairah, dan Aisyah pun gembira, suka dengan panggilan nama tersebut. Kita pun perlu amalkan perkara seumpama itu. Nafkah batin. Nafkah batin juga iaitu termasuklah itu hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri ini merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan bersama. Apabila suami menginginkan isteri juga dalam keadaan yang dibolehkan dari hukum syaraknya, maka isteri berilah. Bila mana isteri inginkan suami tunaikanlah. Tapi ingat, hubungan suami isteri ini dilaksanakan dalam keadaan tertutup. Jangan dalam keadaan yang terbuka, anak-anak tengok dan sebagainya. Dalam keadaan tertutup, jaga adab dengan baik. Perlu diingat juga, hubungan suami isteri ini perlu dilakukan dalam keadaan isteri suci. Sebab apa saya cakap macam ni? Ada aduan yang kami terima, kami di Debat Agama selalu terima aduan berkaitan dengan rumah tangga. Ada aduan yang kami terima ini, apabila suami ini dia nakkan isteri, dan kena isteri yang dalam keadaan tidak boleh untuk bersama, iaitu isteri dalam keadaan haid, isteri dalam keadaan masih lagi dalam keadaan berpantang, tak boleh. Hukum syaraknya mesti isteri dalam keadaan suci. Tanggungjawab isteri. Isteri juga bertanggungjawab dalam rumah tangga. Bukan saja suami, tapi isteri juga bertanggungjawab. Isteri, pertama sekali isteri bertanggungjawab untuk mentaati segala perintah suami.
Apa sahaja diperintahkan oleh suami selagi mana tidak bertentangan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, isteri wajib untuk patuh. Apa sahaja permintaan suami, apa sahaja kehendak suami, apa sahaja arahan suami yang tidak bertentangan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, isteri wajib untuk patuh. Sebagai contoh, suami suruh masak, isteri kena masak lah. Permintaan suami tak? Ya, permintaan suami. Suami suruh menutup aurat dengan sempurna, isteri wajib tutup aurat dengan sempurna. Suami ajak tidur sama-sama, wajib untuk tidur bersama-sama. Ini permintaan suami. Apa sahaja diperintahkan oleh suami, isteri wajib untuk taat. Pertama. Kedua, isteri wajib meminta izin pada suami sekiranya ingin keluar pada rumah. Minta izin pada suami. Sebagai contoh, setiap hari isteri keluar ke rumah untuk bekerja, minta izin suami. Biarpun suami tahu isteri bekerja, tetapi adabnya minta izin. Bang, ayah nak keluar rumah ni. Pergi mana? Pergi kerja. Pergilah. Suami izinkan tak? Ya, suami izinkan. Minta izin suami. Ada juga tu dah sampai tempat kerja, melencong tempat lain. Itu juga kena minta izin. Sebab apa? Keizinan di awal pagi tadi itu keizinan untuk pergi kerja sahaja. Tapi sampai saja di tempat kerja, sampai nak makan tengah hari, maklum pada suami. Bang, ayang keluar jap. Pergi mana? Pergi makan dengan kawan-kawan ayang. Di mana? Di kedai sekian-sekian. Di mana? Pergi mall sekian-sekian dan sebagainya. Minta izin suami. Okey. Ketiga, iaitu menjaga harta suami. Isteri wajib menjaga harta suami dengan baik. Ingat, harta yang ada, yang dimiliki bersama itu, isteri wajib jaga sebaik mungkin. Ada rumah yang suami belikan untuk isteri, untuk didiami bersama dengan anak-anak, isteri wajib jaga elok-elok. Ada kereta yang pemilikan bersama, jaga elok-elok. Apa lagi? Apa saja harta suami yang suami punya ataupun milik bersama, kena jaga baik-baik. Ini tanggungjawab isteri yang ketiga. Yang keempat, iaitu meminta izin suami apabila ada tetamu yang datang masuk ke rumah. Biarpun tetamu itu adalah daripada ahli keluarga kita, mak ayah isteri. Maklumkan pada suami, bang, hari ini mak pada kampung datang rumah kita, boleh ke tak boleh? Suami kata on, jemput, panggillah mak datang ke rumah. Tapi kalau suami kata tak boleh, maka tidak boleh. Ini ibu bapa, apatah lagi kalau kawan-kawan kita. Maklum kepada suami, minta izin suami. Hari ni kawan ayang tu nak datang ke rumah. Nak buat apa? Saja sembang-sembang, dah lama tak jumpa. Kawan masa belajar dulu sama-sama, baru hari ni jumpa. Nak datang ke rumah, boleh tak bang? Minta izin suami, tanya suami. Kalau suami kata boleh, barulah dibenarkan. So apa saya cakap macam ni? Ramai di kalangan kita ataupun suami ini yang menyuarakan rasa tidak puas hati. Kata ustaz, isteri saya ni ustaz, dia sesuka hati dia ustaz, nak keluar rumah suka hati dia. Kadang dia nak jemput kawan-kawan datang rumah pun sesuka hati dia. Sampaikan rumah itu tak ada privacy. Saya masuk rumah tu macam saya orang asing pula ustaz. Ini kesilapan yang kadang-kala mungkin kita lepas pandang, tetapi perlu kita perbetulkan. Ingat kepada bakal-bakal isteri di luar sana, patuhilah segala perintah suami ini, dan apabila mana suami benarkan, silakan, tak ada masalah. Seterusnya, menjaga maruah diri. Isteri wajib menjaga maruah diri. Dalam keadaan sekarang ini, dunia kita penuh dengan ialah dunia terbuka. Kita bebas untuk menyuarakan pandangan kita. Kita bebas untuk post macam-macam di media sosial, sama ada di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Perlu diingat, anda sebagai seorang isteri wajib menjaga maruah diri sebagai seorang isteri. Kehidupan kita dah berbeza dah. Sebelum ini mungkin kita ialah bujang, tak siapa nak kontrol kita. Tapi apabila mana selesai saja akad nikah, kita adalah isteri dan juga kita mempunyai seorang suami. Menjaga maruah diri ini, saya nak pesan kepada bakal-bakal isteri di luar sana. Pada hari ini ramai yang tanpa sedar telah menayangkan maruah dirinya tanpa rasa segan dan juga malu. Kadang di Facebook itu tayang gambar yang tidak menutup aurat. Siapa menanggung dosa? Suami. Kadang di dalam Facebook itu meluahkan rasa tidak puas hati pada suami, dipost dalam Facebook, menyebabkan berlakunya fitnah.
Kan orang baca, orang tahu masalah rumah tangga kita. Ini perlu diingat. Jangan sampai berlaku perkara seumpama. Seterusnya iaitu menjaga aib suami. Aib suami juga merupakan salah satu maruah yang perlu dijaga oleh isteri. Aib suami jangan ceritakan kepada orang lain yang tidak perlu tahu masalah rumah tangga kita. Seandainya nak maklumkan, nak bercerita, carilah orang yang berautoriti. Sebagai contoh, datanglah ke pejabat agama ataupun datanglah ke pusat kaunseling dan sebagainya, menceritakan kepada kaunselor, menceritakan kepada pegawai khidmat nasihat. Ini boleh. Tapi kalau nak cerita dengan jiran tetangga sebelah menyebelah, nak cerita pada kawan-kawan, lebih-lebih lagi menceritakan kepada lelaki lain. Anda seorang isteri tapi menceritakan kepada lelaki lain, mungkin rakan sekerja dan sebagainya, ini akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Sebab perlu diingat, kan, syaitan-syaitan pada ketika inilah yang akan menyocok dalam rumah tangga dan akhirnya boleh berlakunya perceraian seandainya tidak dibendung, seandainya tidak dijaga dengan baik. Sebab itulah saya nak pesan pada bakal isteri di luar sana, tanggungjawab isteri ini perlu ditunaikan dengan sebaik mungkin. Taat perintah suami, jaga harta suami, kan? Minta izin suami nak keluar rumah, kemudian minta izin suami kalau nak jemput kawan-kawan datang ke rumah, dan juga menjaga maruah diri anda sebagai seorang isteri, dan juga jangan menceritakan, jangan menguar-warkan keaiban suami kepada orang lain. Seterusnya iaitu tanggungjawab bersama. Ya, tanggungjawab bersama. Maknanya sama-sama kena laksanakan. Yang pertama, tanggungjawab bersama ini iaitu memberi kasih sayang. Sama-sama perlu memberi kasih sayang antara satu sama lain. Suami perlu beri kasih sayang sepenuhnya kepada isteri. Itu juga isteri perlu beri kasih sayang sepenuhnya kepada suami. Anda sebagai isteri, satu hari nanti akan menjadi seorang ibu, perlu beri kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Anda di luar sana, satu hari nanti akan pula sebagai seorang ayah, juga perlu memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Kasih sayang ini antaranya iaitu menjaga tutur kata kita, supaya apabila isteri tengok kita, pandang kita, dengar tutur kata kita ini, tahu yang baru suami sayangkan kita. Jaga tutur kata dengan baik. Seandainya ingin menegur isteri, tegur dengan berhemah. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan sampai mencaci dia, jangan sampai menghina keluarga dia, jangan sampai menghina tubuh badannya. Begitu juga dengan isteri, jangan menghina keluarga suami, jangan menghina tubuh badan suami, jangan mencaci suami dengan gelar yang tidak baik. Kasih sayang. Juga kasih sayang ini juga termasuklah perhatian. Perhatian perlu diberikan kepada pasangan hidup kita. Sepenuhnya kita perlu beri perhatian kepada dia. Apa saja yang diinginkan oleh suami, sebaik mungkin kita tunaikan. Apa yang diinginkan oleh isteri, sebaik mungkin kita cuba laksanakan, menandakan bahawa kita sayangkan dia. Kedua, iaitu menjaga dan didik anak dengan sempurna. Ingat, didik anak ini perlu dilakukan bersama. Biasanya kita dengar didik anak ni kita serahkan kepada isteri. Suami, kesilapan suami biasanya serahkan mendidik anak ni kepada isteri. Apabila anak bermasalah, anak tidak menjadi, salahkan isteri. Ni salah awak lah ni. Tak jaga anak elok, tak didik anak dengan elok, dah anak jadi macam tu. Tak. Menjaga dan didik anak adalah tanggungjawab bersama. Sama-sama kena didik anak ni, beri ilmu agama pada dia. Kita sebagai guru pertama di rumah, sepatutnya kita tunjuk akhlak yang baik kepada anak. Beri didikan kepada dia. Pastikan anak itu sejak kecil lagi kita beridikan agama kepada dia. Perkenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan diri dia dengan Islam. Di dalam rumah sebagai seorang suami, anda kena tunjuk contoh yang terbaik. Apa dia paling mudah? Anda kena jadi imam dalam rumah anda, jadi imam dalam solat. Boleh tak boleh? Soalan yang mudah saya tanya ni, sama ada boleh ataupun tidak boleh. Saya anda mampu menjadi imam dalam solat, anak-anak tengok, uish, ayah aku ni dia boleh jadi imam. Tak adalah setiap kali sembahyang jemaah sudah tolak aku pula jadi imam, anak jadi imam pula. Tak boleh macam. Jadi suami perlu menunjukkan contoh yang baik dalam rumah tangga ini. Seterusnya iaitu saling memahami. Ya, kedua pihak perlu saling memahami. Lebih-lebih lagi bagi pasangan muda yang berkahwin, usia 1 hingga 5 tahun usia perkahwinan ini merupakan satu saat ataupun satu tempoh masa yang sangat genting. Kerana apa?
kerana pada tempoh 1 hingga 5 tahun ini mereka baru nak saling kenal mengenali. Ya, memang saya tahu ada yang bercinta 10 tahun, ada yang bercinta 20 tahun, ada yang bercinta ya dalam tempoh masa yang lama. Tapi percayalah, kita belum kenal pasangan hidup kita. Apabila ijab kabul itu terlaksana, kita tinggal satu rumah, tinggal satu bumbung, tidur bersama, baru kita kenal siapa isteri kita, baru kita tahu siapa suami kita. Masa inilah kita perlu memahami keadaan suami dan juga keadaan isteri. Lebih-lebih lagi saya sebut tadi di awal usia perkahwinan. Usia perkahwinan yang baru 1 hingga 5 tahun ini, kita faham tak semua orang kaya. Dalam keadaan kita hidup bersederhana, kadang-kadang kita diuji dengan masalah kewangan. Di sinilah sebagai seorang isteri perlu faham keadaan suami. Apa saja diinginkan oleh isteri tidak semestinya suami mampu laksanakan, tak semestinya suami mampu nak tunaikan. Perlu faham keadaan ekonomi suami. Seandainya suami tidak mampu nak sediakan rumah yang besar, tapi suami mampu sediakan rumah, ialah selesa, alhamdulillah, daripada tak langsung tak ada rumah. Ada kalanya isteri nak akan perabot dan sebagainya, suami tak mampu nak sediakan, berpada-padalah dengan apa yang ada. Seandainya isteri kata, bang, kita beli kereta lain lah bang, besar sikit kereta kita kan. Anak pun sekarang ni dah nak masuk 3 orang, dapat kereta yang besar lagi bagus, tapi suami tidak mampu. Isteri kena faham, jangan didesak-desak, jangan dipaksa-paksa, dan juga jangan ceritakan kepada orang lain, suami aku tak mampu nak sediakan apa benda yang aku nak. Jangan sampai begitu. Kena faham. Seterusnya iaitu menjaga penampilan diri. Sebagai sepasang suami isteri, anda kena jaga penampilan diri dengan baik. Cuba ingat balik, sebelum kahwin ni biasanya seorang lelaki dia akan cuba jaga penampilan diri dengan baik. Sebab apa? Sebab nak tawan hati seorang perempuan. Tetapi ramai di luar sana setelah berkahwin setahun, 2 tahun mengabaikan perkara ini. Penampilan diri sangat-sangat penting. Begitu juga dengan isteri. Penampilan diri sangat-sangat penting. Sebab apa? Apa kita tampilkan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk pasangan hidup kita, untuk suami, untuk isteri. Saya nak pesan kepada seorang suami. Sebab apa? Saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya sendiri yang mengendalikan sesi runding cara hampir setiap hari. Ada isteri yang datang mengadu, datang jumpa saya. Kata, Ustaz, suami saya ni Ustaz, dari segi harta dia ada Ustaz. Saya minta apa saja, insya-Allah boleh dapat Ustaz. Dari segi kasih sayang, perhatian untuk saya memang ada Ustaz, tak ada masalah yang. Tapi Ustaz, yang agak kurang senang saya tengok Ustaz, iaitu penampilan diri dia Ustaz. Saya tak kisah kalau dia nak simpan janggut, nak simpan jambang, nak simpan misai dan sebagainya, tak ada masalah. Seorang lelaki memang dia ada jambang, ada janggut, nampak machonya. Tetapi suami saya ni Ustaz, jambangnya Ustaz, ya Allah, sampai ke pipi-pipi Ustaz, sampai ke hidung sekali dia punya jambang Ustaz. Misainya Ustaz, sampai tutup mulut Ustaz. Janggutnya pun, ya Allah Ustaz, cubalah trim dengan elok Ustaz. Saya tanya, puan tak tegur suami ke? Saya tegur dia. Dia kata tak apalah, biarlah macam ni kan. Biar saya jadi macam ni, tak siapa nakkan saya, awak seorang je nak. Tak boleh berpandangan macam tu. Suami kena jaga penampilan diri dengan baik. Betul juga penampilan dari segi pakaian. Pakailah pakaian yang baik-baik. Tak semestinya mahal, murah pun tak apa. Janji ianya sedap mata untuk memandang kan? Ini kadang-kadang pakai baju pun Allahu Akbar, kita tengok pun ya tak ya je orang ni. Betul juga dengan isteri. Isteri juga perlu jaga penampilan diri dengan baik. Tapi isteri ni saya tak ada risau sangat. Sebab apa? Biasanya perempuan ni dia kuat diet kan? Dia diet, makan nasi lebih sikit dah susah hati 5-6 hari. Allah, menyesal tak sudah kan? Makan nasi minggu lepas sampai hari ni menyesal, sebab diet punya pasal. Biasanya isteri jaga penampilan. Cuma saya nak pesan kan? Pasang niat kita betul-betul. Kita diet, kita nak jaga penampilan diri untuk siapa? Sana untuk suami, insya-Allah kita akan dapat pahala. Tetapi niat kita tidak baik, nak tayang pada orang lain, ini akan menyebabkan kita berdosa.
masa badan mungkin masa tak apa nak cantik sangat tu, tak berani nak post dekat Facebook. Tetapi bila dah cantik kan, bila dah putih, mula tayang di Facebook dan sebagainya. Siapa yang tanggung dosa? Suami. Sebab tu penampilan diri kena jaga elok-elok, kena sama-sama jaga penampilan diri supaya suami pandang isteri, Allah cantiknya bini aku ni. Isteri pula pandang suami, ya Allah handsome-nya suami aku ni. Itu yang kita inginkan. Seterusnya, tanggungjawab bersama ini iaitu bertimbang rasa dan bekerja sama. Nama pun tanggungjawab bersama. Jadi poin di sini iaitu bertimbang rasa dan bekerja sama. Apa maksudnya sini tuan-tuan? Apabila kita telah mendirikan rumah tangga, kita perlu sama-sama mengharmonikan rumah tangga. Kemana halus rumah tangga kita yang nak kita bawa ini? Bersama suami inilah kena mainkan peranan yang penting untuk membantu, untuk bersama-sama dengan isteri menguruskan rumah tangga. Kita jangan biarkan isteri menguruskan rumah tangga sendiri. Dulu biasa kita dengar suami keluar rumah pergi kerja, isteri duduk kat rumah sebagai suri rumah. Dan isteri dah uruskan rumah tangga, jaga anak-anaknya, kemas rumahnya dan sebagainya. Tapi perlu diingat pada hari ini, pada zaman kini, isteri juga keluar rumah bekerja. Isteri juga keluar rumah bekerja setiap hari, sama macam kita. Pagi-pagi, kan, 6.30 pagi dah keluar rumah, suami keluar rumah pergi kerja. Isteri juga keluar rumah bekerja 6.30 pagi. Balik kerja nanti pukul 5 atau pukul 6 sampai rumah. Isteri juga keluar rumah pukul 5, pukul 6. Sama-sama penat. Kenapa kita nak biarkan hanya isteri seorang saja yang menguruskan rumah tangga? Sedangkan ni rumah tangga kita. Kita perlu bersama-sama uruskan rumah tangga ini. Ada yang saya lihat apabila suami ni terlalu pentingkan diri. Pagi-pagi keluar rumah, 6.30 pagi keluar rumah. Siap-siap diri, mandi, solat dan sebagainya, keluar rumah kerja. Isteri juga siap-siap uruskan anak pula tu. Lepas uruskan anak, hantar anak rumah pengasuh, pergi ke taska dan sebagainya, baru boleh pergi kerja. Balik petang nanti, suami daripada ofis boleh lepak dengan kawan dia, minum, lepak dekat kedai mamak dan sebagainya. Kemudian baru sampai rumah dekat isteri, punch card pukul 5, balik rumah pukul 5 tersebut. Apa yang diingat? Nak balik rumah, ambil anak nanti, nak masak, nak makan malam nanti. Inilah benda yang saya kira perlu kita buat. Kalau boleh, pagi-pagi itu uruskan anak sama-sama pergi kerja. Balik pula nanti daripada ofis, daripada pejabat dan sebagainya, ambil anak sama-sama. Ataupun bergilir-gilir, hari ni ayang ambil, esok abang yang ambil. Sampai di rumah, suami tolong isteri di dapur. Isteri nak masak ni, paling tidak suami tolong potong ikan, ataupun suami tolong potong sayur dan sebagainya. Isteri pula masak, ataupun suami masak, isteri jaga anak-anak. Bekerjasama. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini satu kisah yang saya kira cukup menarik untuk kita jadikan yang iktibar sama-sama. Pengalaman saya pernah menghadiri satu kursus pasca perkahwinan. Ini kursus pra perkahwinan, belum kahwin, tapi ini kursus pasca perkahwinan. Juga jaiz, kita anjurkan kursus pasca perkahwinan. Saya galakkan nanti tuan-tuan di luar sana, seandainya dah berkahwin, hadirlah kursus pasca perkahwinan untuk kita menimba ilmu pula. Ini pengalaman saya. Saya di kursus pasca perkahwinan ini, yang mana salah satu pesertanya, satu pasangan peserta ini, usianya dah agak berumur dah. Usianya, suaminya berumur 65 tahun, isterinya berusia 63 tahun, macam tu. Selebihnya semua ialah usia 30-an. Nak bandingkan dengan pak cik tadi tu. Apa yang menarik perhatian kami semua pada ketika itu, kita lihat pak cik dan juga mak cik ini, dia mempamerkan rasa cinta antara mereka berdua. Kemudian apa menarik perhatian kami, dia sama-sama pegang tangan isteri dia, isterinya pun kadang-kadang peluk-peluk, bertepuk tampar dengan suaminya. Kami yang kahwin baru usia dalam 8 tahun, 10 tahun kahwin pun tak macam tu. Dia ni, pakcik dia macam tu. Kemudian kami pun berjumpa dengan pakcik tersebut. Kami tanya, pakcik nak tanyalah,
Kan kami ni kahwin baru 8 tahun, ada ni baru 10 tahun kahwin, yang ni baru 5 tahun kahwin. Tengok pak cik ni, pak cik. Kan? Nampak macam orang apa, living couple. Berapa lama dah kahwin pak cik? Kami tanya. Berapa lama dah kahwin? Kata pak cik ni dah kahwin dah hampir 35 tahun kahwin. 35-38 tahun kahwin dah. Mak cik ni ini isi pertama pak cik lah. Dan inilah yang takhir kata ni. Nampak kata-kata nampak macam simple tapi sungguh bermakna. Kemudian kami tanya, pak cik apa tip kebahagiaan rumah tangga pak cik? Kata pak cik ni tak adalah macam tip kebahagiaan macam orang putih tu, tak ada. Cuma bagi pak cik, every day is the last day. Setiap hari adalah hari-hari terakhir. Setiap hari adalah hari-hari terakhir. Wow. Kata-kata ni macam biasa tetapi cukup bermakna. Setiap hari adalah hari-hari terakhir. Isterinya sangat berbangga apabila suami kata begitu. Kenapa? Pakcik ni kata, bayangkan kalau hari ni hari terakhir saya dengan isteri saya. Saya tak akan biarkan dia disakiti. Saya akan hargai dia setiap hari. Sebab apa? Katalah hari ni hari terakhir, esok dia dah nak pergi. Takkan hari ni saya nak susahkan dia. Takkan hari ni saya nak sakitkan hati dia. Saya tak akan buat macam tu. Dia kata, anak-anak sekalian, pakcik ni cakap anak-anak sekalian, pakcik ni dulu bekerja. Isteri pakcik juga bekerja. Balik kerja penat, sama-sama penat. Jadi kenapa saya nak biarkan isteri saya urus rumah tangga seorang-seorang? Sepatutnya saya juga kena sama-sama dengan dia urus rumah tangga. Ini rumah tangga saya. Saya akan bantu dia. Saya akan bantu dia di dapur. Bukan bantu bagi saya, ini tanggungjawab saya. Kadang-kadang dia masak, saya tolong potong sayur. Kadang-kadang saya masak, dia tolong basuh pinggan. Kadang-kadang dia jaga anak, saya lah uruskan di dapur. Ada masanya dia di dapur, saya basuh kain, saya sidai kain dan sebagainya. Biarlah orang nak kata apa sekalipun, ini rumah tangga kami. Kami dah uruskan bersama-sama. Boleh tanya balik pada makcik, makcik betul ke makcik? Betul. Makcik sayang sangat dengan pakcik. Tak ada orang lain yang boleh menggantikan pakcik. Dialah suami yang terbaik buat makcik. Sebab apa? Suaminya sentiasa menghargai dia. Suaminya juga adalah sentiasa bekerjasama antara satu sama lain. Dan akhirnya rumah tangga mereka bahagia. Kerana itulah ayat yang dibaca di awal tadi, saya sebut di awal tadi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pakcik ini perolehi ketiga-tiga elemen. Dia adanya kasih sayang antara suami isteri. Dia adanya belah ihsan. Sebab apa? Bekerjasama tadi. Kemudian dia adanya iaitu ketenangan. Apabila tengok isteri dia, dia tenang. Apabila isteri tengok suami, tenang. Sebab apa? Tak ada benda nak dimarahkan. Kerana suami telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Untuk itu, saya mendoakan kebahagiaan rumah tangga yang akan dibina pada satu hari nanti, kepada bakal suami dan juga kepada bakal isteri di luar sana. Betulkan niat kenapa kita berkahwin. Kalau kata kita berkahwin itu kerana semata-mata cinta, betulkan. Kerana apa? Rumah tangga ini penuh dengan tanggungjawab. Cinta juga penting, tetapi niatkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan merahmati rumah tangga kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.